غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dikasihi Tuan Imam, hadirin kita kuasa masjid, dan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Pertama kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan pada malam ini untuk kita bertemu dalam satu program yang sebenarnya tidaklah disusun dari awal, tapi alhamdulillah pada kesempatan untuk kita sama-sama dapat berkongsi-kongsi pada malam ini. Saya nak mulakan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas. Allah menggambarkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a rajul min aqsal Madinah yas'a qala ya Musa. Wa jaa'a rajul min aqsal Madinah yas'a qala ya Musa. Innal mala'a ya'tamiruna bik liyaqtulunak fakhruj inni laka minan nasihin. Sadaqallahul azim. Allah Taala berfirman dalam surah Al-Qasas. Ayat ini menggambarkan kepada kita tentang seorang laki-laki. Wajah arjun, datanglah seorang laki-laki daripada hujung bandar dengan secara berlari tergesa-gesa. Maka dia berkata, qala ya Musa, wahai Musa, sesungguhnya pegawai-pegawai Firaun sedang mengadakan pakatan jahat terhadap kamu. Liyaqtuluka, mereka mahu membunuh kamu. Fakhruj inni laka minan nasihin, maka keluarlah kamu daripada sini, daripada negara ini. Sesungguhnya aku adalah memberi nasihat kepada kamu dengan ikhlas. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kita tentang bagaimana akan datang fitnah yang besar. Dan fitnah itu datang bagaimana malam yang gelap gelita. Nabadirul bil a'mal fitanan ka qita'in lail muzlimun yusbihul rajul mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badirul a'mal, bersegeralah kamu beramal, kerana akan sebelum datang fitnah, ujian yang akan datang seperti potongan-potongan malam yang gelap gelita. Maknanya fitnah yang kita susah nak kesan, tak nampak, yang mana pada masa itu yusbihur rajul mu'minan, pada subuhnya, pada siangnya, paginya seorang laki-laki itu beriman. Wa yumsi kafirah, petangnya dia menjadi kafir. Ataupun pada petangnya yumsi mu'minan, pada petangnya dia beriman. Wa yusbihu kafirah, maka dan sebelah pagi esoknya dia kafir. Dan pada masa itu seseorang itu akan berada dalam keadaan yang penuh dengan kegelapan. Jadi tuan-tuan dan puan Allah, pada malam ini saya ingin sama-sama berkongsi tentang beberapa perkara yang telah kita buat kajian sejak daripada tahun 1990 kajian ini, dan sampai ke hari ini masih lagi mengkaji. Dan kita sekarang ni sedang dalam suasana, dalam zaman yang mana kita memang benar-benar sedang menghampiri kepada zaman penghujung, kepada satu abad
satu abad kejatuhan Osmaniyah. Dan daripada kajian-kajian yang kita buat itu, sebenarnya panjanglah dia punya fakta-faktanya itu, tetapi mungkin kita akan petik sikit-sikit untuk kita sebagai pengetahuan kita. Dalam kajian yang kita lihat, kita melihat beberapa perkara telah berlaku sebelum ini. Antaranya ialah bagaimana Allah menggambarkan musuh umat Islam yang paling besar sekali dari kalangan manusia itu adalah Yahudi, Zionis. Itu paling besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu pasti jumpa di kalangan mereka, di kalangan manusia yang memusuhi orang beriman, iaitu pemusuhannya asyad dan nas. Dia sungguh dahsyat, jahat, iaitu al-yahud, Zionis. Yang ulama-ulama mentafsirkan Yahud ni zaman sekarang ni adalah Zionis. Yang Zionis ni yang dia ada cita-cita nak menghancurkan umat. Wallazina asyraku, dan orang-orang yang mensyirikkan Allah, yang musyrikin, menyembah banyak Tuhan. Jadi daripada ayat ini menggambarkan kepada kita bahawa orang yang musuh paling besar pada orang beriman, kalau kita beriman, ialah Yahudi, Zionis. Dan mereka inilah juga orang yang akan kita berjumpa bila berlaku Al-Malhamah Al-Kubra, peperangan besar di akhir zaman. La taqumu sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Tak akan berlaku peperangan, tak akan berlakunya hari kiamat, sehinggalah berlaku peperangan di antara orang Islam perang dengan Yahudi. Perang dengan Yahudi, maksudnya Islam memerangi Yahudi. Al-Muslim, perang Yahudi, bukan Yahudi serang Islam. Sekarang ni orang Yahudi serang orang Islam. Dia tembak di Gaza, dia bomnya sana. Baru-baru ni dia merampas satu kampung, Syekhul Jarrah, satu tempat, satu perkampungan. Dia datang, dia tembak gas pemberi mata masuk dalam rumah, semua keluar, dia halau, rumah diruntuhkan. Ini sekarang sedang berlaku. Kenapa berlaku? Kerana atas alasan mereka mahu membawa 75,000 Yahudi dari Ukraine. Ukraine nampak macam nak perang, Rusia dengan Ukraine. Ukraine ni nampak di belakang ni Amerika, tapi sebenarnya tak akan perang. Dia dulu takut mati, tak akan perang. Dia cuma nak menakut-nakutkan. Jadi atas alasan-alasan begitu, mereka merampas tanah, merampas rumah, menghalau orang Islam yang ada di Syekhul Jarrah itu, tempat itu, sehingga menyebabkan menjadi satu krisis yang besar. Kita boleh bayangkan, kita masjid kita kat sini, rumah kita kat sekitar, datang dia halau kita dari rumah. Bukan sebab kita tak payah sewa tanah ke, kita ni orang luar, tak, memang kita duduk di situ dihalau. Itu yang berlaku sekarang. Jadi sebenarnya jahatnya mereka ni kita pun tahulah, kita dengar banyak macam cerita tentang Yahudi ni. Tetapi saya nak sebut daripada kajian kita, bila Allah menggambarkan kita akan bertembung dengan mereka, maka peristiwa itu telah pun bermula secara resmi pada tahun 1897. Pada tahun itu World Zionist Movement, gerakan Zionis antarabangsa, telah pun diasaskan pada masa itu di Basel, Switzerland, 1897. Jadi daripada situ maka mereka telah bertemu dan mereka telah merancang. Antara perancangan mereka ialah membuat peperangan, kekacauan. Ini semua iblis. Iblis ni dia akan menimbulkan kekacauan. Kenapa? Kerana bila kita kacau, kita huru-hara, kita dalam keadaan bergaduh, berselisih, berperang, maka dia senang nak kontrol, senang nak kawal. Sebab tu Malaysia ni antara negara yang paling tinggi kadar penceraian. Kenapa? Sebab salah satunya, bila nak bercerai ni ramai bergaduh, dimasuk habis.
dia masuk habis. Jadi tuan-tuan, mereka merancang. Maka berlakulah peperangan dunia pertama 1914 sampai 1918, 4 tahun. Berlaku peperangan dunia pertama, maka sebenarnya 1897 tu ayat yang Allah gambarkan tadi, kan kamu pasti jumpa dengan manusia yang paling jahat tu, itu dah bermula kat situ. Sebelum tu orang Yahudi bertempiaran, bersepak-sepak seluruh dunia. Tapi pada tahun 1897 mereka bergabung membentuk satu gerakan Zionis antarabangsa. Dan daripada situ mereka merancang. Mereka tak ramai, mereka sebenarnya tak kuat berbanding dengan bangsa lain, umat lain. Tetapi mereka rancang supaya berlaku peperangan. Sebab bila peperangan huru-hara, maka pada ketika itu mereka boleh menguasai orang yang sedang berperang. Maka mereka merancang pada tahun 1914 peperangan dunia pertama. Kita tengok, kalau saya nak tengok faktanya panjang, saya cuma cakap dia punya kronologi. Kemudian selepas itu 1939 ataupun 1935, tak maaf, 1935 maka berlaku pula peperangan dunia yang kedua, 1935 sehingga 1939 sehingga 1939, bukan silap, 1939 sehingga 1945 berlaku peperangan dunia kedua. Peperangan dunia kedua mereka melahirkan satu lagi perkumpulan untuk nak menguasai. Jadi nak sebut kat sini tuan-tuan, mereka dah buat apa yang kita gambarkan tadi. Peperangan dunia pertama, mereka menghabiskan semua pengaruh-pengaruh yang boleh menyatukan bangsa-bangsa. Contohnya di Rusia, mereka habiskan raja-raja Rusia. Raja Rusia semua dicantas, dibunuh. Dia buat perkapakatan tadi. Kemudian sehingga rakyat membunuh raja. Saya sebut rakyat membunuh raja. Akhirnya raja habis. Lepas daripada itu juga, pada masa sama raja kita pun habis. Raja kita apa? Sultan Osmaniyah pun habis juga. Jadi pada 1918 habis perang dunia pertama. Mereka rancang. 1922 mereka telah berjaya mengalahkan Osmaniyah secara resmi lah, quote in quote. Maka mereka pecah-pecahkan negara Osmaniyah, negara Islam Osmaniyah. 1924 mereka memecat khalifah dipecat, habis, tak ada raja lah. Sementara itu di kawasan kita pula sultan-sultan sebahagiannya dibunuh pada masa itu. Jadi sultan yang menjadi governor kepada Osmaniyah dibunuh di kawasan Indonesia. Yang tinggal kawasan kita je, Malaysia. Jadi tuan-tuan mata Allah, mereka merancang sehinggalah tertubuhnya apa yang digambarkan sebagai pemerintahan yang baru, dipanggil United Nation. United Nation ni tuan-tuan, saya minta maaf, daripada kajian yang kita buat, banyak perkara-perkara yang tersirat daripada United Nation itu yang sebenarnya merosak dan menghancurkan dunia ini. Kita ada kajiannya, tapi nak bentang tak sempat. Jadi kemudian sehingga kita melihat mereka adalah perancangan-perancangan, dan sehinggalah pada tahun 1992, kita cepatkan sikit, kita tak ada masa. 1992 maka berlakulah satu di United Nations disebut Deklarasi Agenda 21. Deklarasi Agenda 21 disebut sebagai Earth Summit. Summit ni sidang kemuncak dunia Earth di Brazil, yang mana pada masa itu paling ramai 150 negara tanda tangan untuk membawa satu perjanjian dengan atas nama menjaga keamanan dunia, menjaga keharmonian dunia. Maknanya dari sudut alam sekitar, termasuklah negara kita pun ada wakil saya. Dan pada tahun 1992 rupa-rupanya adalah perancangan 50 tahun 1922 2022 tahun ini. Nanti kita
jangan tengok Maka daripada situ bermulalah perancangan demi perancangan. Saya pendekkan cerita. Maka pada tahun 2001, kalau kita ingat lagi peristiwa 911, di mana World Trade Center dilanggar oleh kapal terbang, katanya dilanggar oleh Al-Qaeda. Dia kata Osama bin Laden. Jadi pada tahun 2001 berlakulah satu peristiwa yang amat menakjubkan, bagaimana kapal terbang awam masuk ke dalam New York, langgar World Trade Center. Dan akibat daripada peristiwa tersebut, maka berlakulah satu deklarasi yang disebut sebagai deklarasi untuk melawan, memerangi pengganas. Itu sebagai peristiwa dia. Bila deklarasi itu dibuat oleh General Robert Meyer, merupakan Panglima Terus Angkatan Tentera NATO, maka sebenarnya pengisytiharan itu adalah pengisytiharan terhadap peperangan kepada orang Islam, quote and quote, begitu. Jadi kenapa saya cakap begitu tuan-tuan? Kerana walaupun teroris macam-macam ada, tapi rupa-rupanya yang difokus pada teroris orang Islam, maka mereka brandkan benda tersebut. Dan kita melihat pada tahun itu mereka pun menyerang Afghanistan dan sebagainya dengan menyatakan bahawa itu adalah pengganas sampai sekarang. Saya ingat Dr. Kamal Zaman kita sikit kot tentang Afghanistan. Jadi kita lihat bermula daripada tahun 2001 dia serang habis sampailah kepada tahun-tahun yang ada. Jadi sebenarnya 2001 adalah perancangan-perancangan yang dibuat, tapi saya nak potong sikit lah soal masa kita. 2010 berlaku satu peristiwa yang luar biasa tanpa kita tahu, tanpa kita faham apa dia. Iaitu tiba-tiba ada satu kelompok mereka yang membuat satu kajian. Dia sebut kajian ni kajian tentang future scenario, senario masa depan 2010. Senario masa depan daripada 2010 sampai 2030. Apa yang akan berlaku 2010 sampai 2030. Jadi di dalam kajian itu mereka telah menulis apakah yang bakal berlaku dalam masa 20 tahun lebih kurang. Tuan-tuan, puan-puan mata Allah, masa itu saya dah bentanglah perkara ini. Saya kata ini bukan dia punya ramalan, disebut macam ramalan, macam jangkaan, tapi sebenarnya ialah perancangan. Maka kita lihat apa yang ditulis pada tahun 2010 oleh Rockefeller Foundation. Di dalam dia punya kajian tu dia tulis the future technology scenario of global daripada sampai kepada 2030. Maka dalam pendedahan perancangan itu, tuan-tuan, yang menariknya apa yang berlaku sekarang semua dia cerita masa tu. Semua dia cerita. Kita sembahyang pakai mask ni pun dia cerita. Kita nak pergi mana-mana kerana ada masa suhu dia cerita. Kita nak pergi mana-mana tak boleh, ada PKP, dia cerita. Dia cerita semua yang berlaku ni, dia cerita. Ini pada tahun 2010. Dan dia dedahkan, dipamerkan kepada dunia. Tapi hanya mereka yang mengkaji, yang faham, nampak dan tahu. Ini saya nak sebut ni, tuan. Ini siapa yang buatnya? Di belakang tadi itu ialah gerakan Zionis antarabangsa yang diasaskan 1897 dulu. Jadi apabila mereka mendedahkan itu, maka adalah berlaku perkara-perkara. Saya pendekkan sebab masa kita tak banyak. Berlakulah pada tahun 2014, tepat 100 tahun. Iblis ni, tuan-tuan, dalam Quran Allah gambarkan dia ni sombong, istikbara, dia kata. Allah sebut dia ni sombong. Dengan sombong dia merancang makar perancangan jahat. Maka dia sombong, dia dedahkan perancangan jahat dia. Jadi perancangan jahat iblis ni 50 tahun, 100 tahun,
50 tahun, 100 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Dia dedahkan. Sebagaimana yang didedahkan dalam kajian Rockefeller Foundation. Rockefeller ni Zionis pada tahun 2010. Jadi kita tengok 2014 cukup 100 tahun, 1914 peperangan dunia yang pertama. Jadi 100 tahun. Apa berlaku pada tahun 2014? Banyak, tapi saya petik yang besar-besar yang kita nak tengok. Maknanya benda ni perancangan. Contoh saya sebut 1914 100 tahun peperangan dunia yang pertama. 1917 deklarasi Balfour. Apa deklarasi Balfour? 1917 mereka mengisytiharkan Palestin adalah tanah air orang Yahudi oleh Britain yang berkuasa pada masa itu. 2017 Trump mengisytiharkan Jerusalem ataupun kita kata Masjid Al-Aqsa dan sekitarnya adalah ibu kota kepada Israel 100 tahun. Ada isytihar. Dia ada pengisytiharan dia. Jadi setiap 50 tahun, 100 tahun akan berlaku sesuatu yang besar. Jadi kita lihat pada tahun 2014 apa yang besar tuan-tuan. Maka pada tahun 2014 bagi mereka yang mengkaji, mereka akan mendapati mereka telah bertemu bersama mereka dan mengeluarkan kenyataan-kenyataan tentang peperangan yang bakal berlaku. Antaranya Henry Kissinger yang merupakan jurucakap kepada Zionis antarabangsa yang tersurat, dia ni bekas ketua setiausaha kepada Amerika, telah menyatakan bahawa peperangan akan dilancarkan dengan intensif. Jadi bila ditanya pada dia, kenapa nak berperang? Apa perangnya? Kerana kita masih tidak boleh mengawal apa yang berlaku di sebelah timur kita. Kita di sebelah timur. Jadi pada tahun 2014 itu, maka berlakulah peperangan-peperangan yang besar yang digambarkan dalam hadis-hadis Nabi. Contohnya peperangan di antara Yahudi dengan Yaman. Yaman diserang oleh Yahudi oleh Saudi. Saudi yang merupakan sekutu kepada Amerika. Yaman diserang. 2014 juga kita berlaku melihat bagaimana gerakan-gerakan Islam mula dicantas satu-satu daripada di Middle East. Orang-orang Saleh mula ditangkap dan sebagainya. Tapi yang paling besar antaranya peristiwa MH370 kalau kita ingat. Orang tanya dengan kita semua kan, macam mana MH370 boleh hilang? Saya satu ketika tu ada jumpa dengan seorang Tan Sri, duduk satu meja makan. Tan Sri ni rupanya orang aviation, orang kapal terbang. Saya tak tahu dia Tan Sri, tak kenal pun. Buat betul baru tahu dia Tan Sri. Dia kata hari ini anak dia terbang daripada Kuala Lumpur KLIA menuju ke London dengan menaiki MH1. Dia kata dia buka dia punya telefon, dia buka application, dia boleh tunjuk kat saya macam mana kamera yang ada di dalam kapal terbang MH1 tu, dia boleh nampak orang dalam tu. Kamera yang ada dalam kapal terbang dia boleh tengok dengan telefon dia. Kemudian dia kata kita tengok bawah pula. Dia buka kamera bawah, tengok bawah. Kat mana kapal terbang tu, dia boleh nampak kamera kat bawah, apa yang ada kat bawah. Tengok depan pula, apa pilot nampak, kita tengok. Dia tengok kamera yang pilot nampak. Pilot tengok depan, itu tengok depan. Tuan-tuan, dia boleh tengok akses kamera yang ada dalam kapal terbang MH1. Kemudian dia kata dengan saya, masa kami tengah bincang-bincang, saya banyak dengar, nak tahu apa dia punya ni kan. Dia kata, kalau saya boleh akses macam ni, boleh tahu kat mana anak saya berada, seat nombor berapa anak saya duduk, dia boleh tahu. Dan saya boleh tahu di mana kapal terbang, lokasi perjalanannya, setiap saat saya boleh tahu. Macam mana MH370 boleh hilang? Tak dapat berita, tak jumpa apa. Maka dia kata, sesungguhnya tentulah ada pakatan jahat di belakangnya. Jadi bila saya dengar dia kata, saya kata memang betul. Bila kita tengok pengumuman MH370 tu, pengumuman pertama yang dibuat oleh general kita mengatakan askar kita nampak kapal terbang tersebut.
Pengumuman kedua, tak nampak. Ada sesuatu yang berlaku yang menutup. Dan pada masa yang sama, ada satu event latihan tentera di selatan Thailand. Yang ada di situ tentera-tentera Malaysia, ada Thailand, ada Singapura, ada Filipina, ada Indonesia, ada USA, ada Amerika pun ada. Dan dalam latihan berkelompok itu, tentera Amerika duduk di bahagian menjaga udara, yang lain darat dan laut. Dan tuan, pada masa itu ada apa? Ada latihan tentera di selatan Thailand yang merupakan tempat lalunya MH370. Maka hilang MH370 tanpa dikesan. Sampai sekarang tak tahu. Jadi ini satu yang pelik, satu yang sangat pelik. Tapi bila kita tengok kepada tahun berkenaan, kita dapati itu tahun 2014, cukup 100 tahun 1914 peperangan dunia pertama. Maka bila saya melihat akan perkara tersebut, maka saya pun kata, oh, kalau begitu rupa-rupanya mereka ingin mengisytiharkan, menunjukkan secara sombong dan takbur, apa yang kami nak buat, kami boleh buat. Nak hilangkan kapal terbang pun boleh, no problem. Tak ada orang boleh kacau. Ini deklarasi peperangan yang digambarkan mengingati 100 tahun peperangan dunia pertama. Jadi ini satu yang kita tak nampak, tak perasan. Tapi bila kita kaji, kita nampak dia punya trend dia punya pattern dia. Pada masa yang sama, pada tahun 2014 juga, 100 tahun World War I berlaku. Maka ada lawatan daripada Vatican Rome, Pop Perancis, ke Jerusalem, pergi ke Masjidil Aqsa pada tahun yang sama, 2014. Maka pada tahun itu mereka berjumpa, Pop jumpa dengan Netanyahu, jumpa dengan kita punya wakil orang Islam kita, imam dan sebagainya, berbincang-bincang. Akhirnya dia buat ucapan. Ucapan ni tak keluar dari surat khabar kita, tak keluar. Dia hanya keluar di surat khabar di Israel. Maka saya melihat apa ucapan Pop tadi. Dia kata apa? Dia kata, we agree, saya cakap bahasa Melayu lah, kami setuju untuk menyokong pembinaan the third temple, pembinaan Haikal Sulaiman ataupun kuil yang ketiga, sinagog yang ketiga di atas di Jerusalem ini 7 tahun daripada sekarang, maknanya 2014, 2021 atau 2022. Jadi dia mengisytiharkan. Dan selepas itu pada tahun 2016, Putin dan Trump, pada masa itu Donald Trump, mengisytiharkan bahawa mereka dan Putin bersetuju bersama dengan Israel untuk membina Solomon Temple, Haikal Sulaiman di Jerusalem. Iaitu sebenarnya mereka nak bina di atas runtuhan Masjidil Aqsa. Tepat 100 tahun peperangan dunia yang pertama. Jadi kita lihat sebenarnya apa yang berlaku ni ialah perkara-perkara yang digambarkan tadi. Mereka nak membina Haikal Sulaiman, dan pada tahun 2019 mulalah mereka membina perkara-perkara tersebut. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, saya nak sebut antara perkara yang disebut tentang peperangan bermula dengan 2014. Sebenarnya 2012 dah ada satu peristiwa besar. Apa dia? 2012 Barack Obama masa itu merupakan presiden Amerika, mengumumkan bahawa kami akan fokus kepada Southeast Asia. Maka dia kata kami akan mengalihkan aset tentera laut NATO ataupun Amerika akan dialihkan ke Southeast Asia, kawasan kita, Pasifik, Southeast Asia Pasifik. Sebanyak 60% pada tahun 2012. Jadi 2012 ni diumumkan macam itu. Maka ditanya oleh United Nations, ditanya oleh pemimpin-pemimpin dekat United Nations, termasuk Malaysia, tanya kenapa. Dia kata apa? Kami nak seimbangkan kuasa China yang sedang berkembang. Maka tuan-tuan,
2012 tu mereka dah mengalihkan, dan 2017 yang lepas telah pun sempurna pengalihan semua tentera-tentera laut Amerika tu di kawasan kita, Selat Melaka, Laut Cina Selatan dan sekitarnya lah, kan. Bermakna 60% kekuatan tentera laut Amerika, mereka mempunyai 12 kapal super carrier kapal yang besar tu. Maka bila sebut 60%, maknanya 7 daripada 12. Satu kapal ada kekuatan 10,000 orang tentera, maka 7 kapal sudah ada 70,000 tentera Amerika di keliling kita, di Laut Cina Selatan, di Selat Melaka, di laut di Indonesia dan sebagainya. Jadi kenapa dia mengalir ke sini? Sedangkan tempat ini mana ada perang? Tempat kita tak ada perang, tuan-tuan. Tempat kita tak ada perang. Yang perang tu di Middle East, yang perang tu mungkin di kawasan-kawasan tempat lain. Kenapa, tuan? Bila kita kaji, faktor nombor 1 yang disebut, banyak galian itu disebut. Tapi saya yakin itu bukan faktornya. Faktor nombor 1, kalau kita tengok taburan populasi umat Islam di kawasan kita ni ada 61.9, 62 lah, 62% umat Islam seluruh dunia berada di kawasan kita. Maknanya kalau iblis, kalau Dajjal nak menguasai seluruh dunia ini, mereka kena jaga 62% umat Islam yang ada di kawasan South Asia Pacific, kawasan kita. Maka di laut sahaja sudah ada 70,000 orang, dan termasuk darat dan sebahagian pulau, dan kita dapati sudah hampir-hampir 150,000 orang tentera Amerika dan NATO telah pun berada di South Asia Pacific. Jadi kita lihat berlakulah perkara tersebut, dan kita melihat bagaimana berlaku pada tahun 2019 apabila berlaku pandemik COVID-19 outbreak di di Wuhan pada bulan Disember. Kalau kita ingat lagi 2019. Dan kita tengok apa berlaku juga. Sebelum daripada berlakunya peristiwa Disember Wuhan outbreak. Outbreak ni bahasa Malaysia apa? Penularan. Kan berlaku, kita nampak dalam video mati masa tu kan mula-mula. Jadi peristiwa tersebut berlaku pada bulan Disember 2019. China kata berlakunya outbreak virus COVID-19, ramai mati dan sebagainya. Kita tengok apa berlaku sebelumnya. Pada bulan Oktober 2019, bulan Oktober, kira-kira 2 bulan sebelum outbreak, berlaku satu latihan kecemasan di New York yang dibuat oleh gabungan Rockefeller Foundation dan juga Bill and Melinda Gates Foundation di New York, yang dipanggil Event 201. Event 201, kita boleh cek ke internet, mungkin sekarang dah tak ada ke, wallahualam. Event 201 ni cerita pasal apa? Cerita berkenaan dengan akan berlaku satu pandemik, satu outbreak yang menyebabkan berlakunya ramainya kematian, berlakunya PKP, berlakunya lockdown dan sebagainya, kan? Dan mereka buat latihan macam mana nak menghadapi perkara tersebut secara langsung di New York pada bulan Oktober 2019. Masa tu di New York kecoh lah, virus apa sebagainya. Tapi virus belum berlaku lagi, bulan Disember baru berlaku. Jadi apa yang berlaku bulan Disember di Wuhan itu sampai hari ini, semua tu telah dicerita sekali lagi dalam bentuk simulasi latihan kecemasan oleh Event 201 di New York, dibuat oleh Rockefeller dan Bill Gates Foundation. Sebut kat sini, tuan-tuan, maknanya kita nampak apa yang berlaku pada hari ini, mereka telah menjangkakan dengan tepat sekali. Tepat. Semua yang disebut jadi yang berlaku. Bermula dari China, berkembang sampai sini, sampai sana, berkembang. Semua simulasinya sama macam mana apa yang berlaku pada hari ini.
Tuan-tuan dan puan-puan Allah Ta'ala, yang kita nampak macam kebetulan. Itu bukan ramalan, tapi itu adalah perancangan. Dan Allah dah gambarkan dalam ayat yang saya baca tadi, surah Al-Qasas, mereka merancang makar, mereka buat makar, perancangan jahat. Jadi kita hari ini duduk di bawah perancangan mereka. Bulan Oktober berlaku simulasi kecemasan virus pandemik COVID-19. Bulan November Pop Perancis datang ke Thailand. Bulan November. Kenapa dia pergi Thailand? Kenapa tak pergi Malaysia? Dia hanya akan pergi Malaysia bila sampai waktunya. Maka dia duduk di Thailand dan memerhatikan realiti di Southeast Asia. Apakah berlaku di sini, kekuatan macam mana, dan bagaimana nak memasuki tempat-tempat negara-negara orang Islam. Dia tak pergi Malaysia, dia tak pergi Indonesia, dia tak pergi Brunei, dia pergi Thailand. Daripada Thailand, dia melihat secara jelas apa yang berlaku di Southeast Asia. Bila dia nak masuk ke Malaysia, tuan-tuan, tak lama dah, saya akan cerita sekali lagi. Jadi maknanya bila habis dia datang ke Southeast Asia, maknanya sebenarnya pada masa itu tentera-tentera Amerika dah ada di sini. Di laut dah ada tentera Amerika. 2017 dah complete. 60% dah complete, dah ada di sini. Dia datang nak tengok bahagian dia pula. Bahagian ni bahagian environment, bahagian ni bahagian agama. Maka dia datang sini, dia melatihkan. Dia tak pergi Malaysia, dia tengok Malaysia. Kemudian sebelum Wuhan outbreak berlaku bulan Disember, dia balik ke Vatican Rome. Dia balik ke Vatican Rome, berlaku outbreak Wuhan virus di China. Nampak tak? Macam kebetulan? Bukan kebetulan. Itu semua perancangan. Dan saya yakin kalau kita mengkaji dan membaca, kita akan nampak perancangan ini. Sebab itu tuan-tuan rahmat Allah SWT, lepas daripada itu mulalah kita berada dalam apa yang digambarkan sebagai pandemi, PKP. Semua norma-norma yang asal telah berubah menjadi norma yang baru. Dan sampaikan kita nak keluar, kalau tak ada ni boleh didenda. Akta 342 tak lama lagi nak dibentangkan di Parlimen. Kami bimbang, kami NGO bimbang, sekiranya akta itu diluluskan, maka berlaku sesuatu yang lebih besar. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertama sekali, dia DG hanya mengesyaki saja kita ni kena COVID, dia boleh quarantine kita berapa lama dia nak letak, dan kat mana letak tanpa pengetahuan orang lain, dia boleh buat. Dia boleh tangkap macam ISA. Ini yang kami bimbang. Minta maaf tuan-tuan, saya NGO, kita tak ada kepentingan. Sebab kat sini kami mengadu kepada pihak KDN. Apa yang kami mengadu kepada pihak KDN? Kami kata sesungguhnya sekiranya akta ini diluluskan oleh Parlimen, maka akan berlaku banyak perkara kezaliman dan penganiayaan di Malaysia ini, dan akan menyebabkan ada di kalangan rakyat kita yang tak sabar, yang sakit, yang mati maknya, yang mati bapaknya, yang keadaan susah, memberontak. Maka kita mungkin dalam keadaan huru-hara. Kami sebut pada KDN melihat, dia kata, betul kalau berlaku begini. Ni PRN Johor ni, kalau DG kata apa, calon ABC disyaki ada COVID-19, tak boleh bertanding. Itu kuasa DG, besar kuasa dia. Tuan-tuan tak pakai ni, pergi luar tak pakai ni, tiba-tiba ditangkap oleh pegawai kesihatan KKM, boleh didenda RM100,000. Kalau syarikat tak bayar, boleh didenda RM1,000,000. Kita tak apalah syarikat RM1,000,000, tapi dia akan susahkan siapa? Dia akan susahkan rakyat juga. Ini yang saya sebut. Jadi perkara ini dia bersambung-sambung. Sebab itu yang digambarkan dalam perkara yang saya sebut sini, tuan-tuan rahmat Allah. Maka apabila berlaku perkara-perkara ini, Nabi gambarkan tidak akan berlaku hari kiamat sehingga berlaku fitnah, ujian, bencana
demi bencana seperti malam yang gelap gulita. Kita tak nampak ni bencana ni, perancangan jahat, peperangan, serangan, kita tak nampak, tapi rupa-rupanya itulah dia. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, kita akan berhadapan dengan bencana demi bencana. Kita tengok hadis-hadis Nabi. Nabi menggambarkan akan berlaku kekeringan, kemarau, akan berlaku al-harju, akan berlaku pembunuhan, peperangan, akan berlaku huru-hara. Ini semua hadis-hadis akhir zaman. Kalau kita tengok hadis-hadis akhir zaman, dan kemuncak pada hadis akhir zaman itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berlaku di mana al-Masih Dajjal akan keluar. Jadi apabila al-Masih Dajjal keluar, maka di situlah kemuncak. Jadi tuan-tuan rahmat Allah SWT, bila kita membuat kajian demi kajian, maka kita telah nampak beberapa perkara. Contoh, saya buat contoh kat sini. Antaranya pada tahun 2020, bukan hanya kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, virus dan sebagainya, kita juga berhadapan dengan masalah alam sekitar. Berlaku pertambahan bencana alam, dipanggil climate change. Mula dengan kemarau, ribut, banjir, tsunami di beberapa tempat. Kita terkena, kita baru nak kena ni. Kemudian pada masa yang sama juga berlaku, digambarkan food crisis. Negara kita pun dah umumkan mungkin tahun depan akan berlaku masalah kekurangan makanan, masalah air, masalah ekonomi dan sebagainya. Jadi kita akan berhadapan dengan bencana demi bencana demi bencana. Nabi kata apa? Kemuncak kepada bencana itu adalah al-Masih Dajjal. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah SWT, maka digambarkan oleh hadis yang saya baca awal tadi, sekiranya kita tidak bersedia untuk berhadapan dengan fitnah-fitnah ini, maka kita akan tewas.
La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu. Bismillah. Satu. Selamat baik. Tuan-tuan, maksud kita tak panjang. Saya sebut kat sini Nabi gambarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Akan sampai satu masa di mana ujian, bencana, fitnah datang bertalu-talu, sehingga kan berlaku kekacauan yang hebat, yang banyak. Maka pada ketika itu orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Ini hadis Bukhari Muslim. Dan hadis yang lain pula diriwayatkan Tabrani sahih. Apa kata Nabi SAW? Kelak akan sampai satu waktu di mana berbahagialah orang-orang yang terselamat daripada fitnah. Nabi sebut 3 kali. Berbahagialah orang-orang yang terselamat daripada fitnah. 3 kali. Kerana kemuncak kepada fitnah itu ialah kebinasaan kepada mereka yang terputus daripada Allah. Satu hadis yang lain, Nabi menggambarkan kepada kita bahawa akan berlaku satu ketika di mana pada masa itu tidak berguna iman, tidak berguna amal bagi mereka yang tidak mempersiapkan iman dan amal mereka. Maknanya Nabi kata akan berlaku 3 perkara. Salah 3 perkara yang mana masa itu iman pun tak manfaat, amal pun tak bermanfaat, melainkan mereka yang mempersiapkan diri mereka sebelumnya dengan iman dan amal sebelum datang 3 perkara. Yang pertama ialah terbitnya matahari sebelah barat. Masa itu iman dah tak bermanfaat. Yang kedua, Nabi kata apa? Khuruj Dajjal, keluarnya Al-Masih Dajjal. Dajjal keluar, istiharkan diri dia, maka masa itu orang yang tak jaga iman dia, tak jaga amal dia, tak meningkatkan iman dan amal dia, tak guna pada masa itu hadis. Yang ketiga, ketika keluarnya binatang sebut Dabbatul Ard, binatang yang boleh bercakap, yang akan cop orang ni beriman, orang ni kafir, orang ni beriman, orang ni kafir. So tuan-tuan dan Allah SWT saya nak sebut dalam kitab Taurah, walaupun kitab Taurah ni ada corruption, tapi kita tengok beberapa perkara yang berlaku menyatakan bahawa antara tanda-tanda akan keluarnya Dajjal itu dipanggil Malik Messiah, Raja Al-Masih, ialah apabila berkumpulnya orang Yahudi di satu tempat, dan apabila terbangunnya Haikal Sulaiman, kuil dia. Terbangunnya Haikal Sulaiman, salah satu tanda raja nak keluar. Jadi raja akan jadi berpandangan. Yang pertama, raja keluar dulu, barulah terbangunnya Haikal Sulaiman. Yang kedua, pandangan dari kalangan ulama Yahudi lah, Dajjal datang, dia membina. Sama ada bina dulu ataupun dia yang bina. Jadi maknanya berkaitan dengan Haikal Sulaiman. Saya sebut tadi mereka nak membina Haikal Sulaiman. Dan tuan-tuan, buat pengetahuan tuan-tuan, sebenarnya sebahagian daripada Haikal Sulaiman telah pun dibina di bawah Masjidil Aqsa di sebelah barat, di sebelah barat. Dah ada dah. Cumanya yang atas belum lagi. Jadi sebab itulah tuan-tuan Allah SWT, bila kita tengok tentang fitnah demi fitnah demi fitnah ini, maka kita akan dapati bahawa rupanya kedatangan Al-Masih Dajjal ini sudah terlalu hampir. Semua hadis-hadis Nabi yang menyatakan Dajjal akan keluar telah berlaku. Contohnya satu hadis sahih digambarkan Dajjal akan naik ke sebuah tempat, sebuah gunung, sebuah bukit yang bergaram, dan dia akan melihat masjid Nabi
Masjid Nabi telah bertukar menjadi Istana Putih. Istana Putih ini hadis sahih. Maka sekarang Masjid Nabi dah bertukar jadi Istana Putih besar, warna putih. Kalau kita tengok Masjid Nabi. Kemudian dalam hadis yang lain, bagaimana Tasik Tibria akan kering, tuan-tuan. Pada tahun 2018 Tasik Tibria sudah kering. Di bawah garisan hitam disebut, maknanya lumpuh, dia tak boleh naik dah. Tetapi Yahudi pump air bagi naik. Mereka dah kering lah. Dah kering sampai mereka tak boleh nak naik dah. Tapi Yahudi masukkan air yang diproses air laut jadi air tawar, masuk ke Tasik, diproses bagi naik pada air. Dan begitu juga tempat yang bernama Baisan, kata Nabi dalam hadis yang panjang, hadis Tamim Ad-Dari, akan tidak ada korma. Sekarang di Baisan dah tak ada korma. Begitu juga mata air Zuhar yang ada di sempadan Baisan di Palestin juga sudah kering. Semua hadis-hadis berkenaan Dajjal akan datang yang besar-besar, tanda Dajjal itu dah berlaku. Jadi apa tanda-tanda yang lain, tuan-tuan? Tanda-tanda yang lain yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Dajjalnya begini, dan kita dapati pun dah ada mula ada tanda-tanda tersebut. Maka saya nak sebut di sini, tuan-tuan dan mata Allah, tahun 2021 mereka telah pun sebenarnya membina Haikal Sulaiman secara senyap-senyap di bahagian bawah. Dan kemudian mereka telah melaksanakan satu perkara yang penting, iaitu untuk menyatukan, disebut agama-agama nak disatukan. Jadi agama yang besar disebut Millah Ibrahim. Kita tengok dalam Quran yang kataan Millah Ibrahim. Jadi Millah Ibrahim ini adalah gabungan Kristian, Yahudi, Kristian dan Islam. Jadi mereka telah pun memulakan perjanjian-perjanjian yang bermula pada tahun 2019 bulan Februari, di antara orang Islam, wakil orang Islam, wakil orang Yahudi dan wakil orang Kristian telah menandatangani satu perjanjian Abraham, Millah Ibrahim, agama Ibrahim di UAE Abu Dhabi pada tahun 2019. Dah tangan. Tahun ini, tuan-tuan, disebut mereka akan mengisytiharkan pembinaan ibu pejabat kepada One World Religion di Abu Dhabi, di UAE. Ini tahun ini dia akan isytihar. Bila tahun ini isytihar, tuan-tuan, maka pada masa itu kita akan mendapati agama Millah Ibrahim ini akan menjadi agama yang utama dalam agama-agama yang ada di seluruh dunia. Tuan-tuan mata Allah, pada tahun ini sebenarnya telah pun diisytiharkan di UAE Abu Dhabi, agama resmi kepada Abu Dhabi UAE itu United Arab Emirates. Kalau dulu Islam, sekarang agama resmi ialah Millah Ibrahim di sana. Dan kemungkinan besar sekiranya UAE telah buat, kemungkinan besar akan diikuti oleh Saudi Arabia. Saudi Arabia mengisytiharkan Millah Ibrahim, maka tanda-tanda Dajjal akan keluar sudah terlalu sangat hampir. Millah Ibrahim ni apa, tuan-tuan? Gabungan Yahudi dan Kristian dan Islam gabungan. Boleh ke kita bergabung begitu? Kalau bergabung dari sudut bisnes ke, dari sudut yang luar-luar tak apa, tapi bergabung dalam agama tak boleh, kata. Kalau di Johor dah ada dah agama Millah Ibrahim yang telah pun diwartakan oleh Jabatan Agama Islam Johor sebagai sesat, sekarang dah ada. Dan agama ini akan berkembang lebih daripada Syiah dan sebagainya. Sebab tu Pope Francis tak masuk lagi ke Malaysia,
Tetapi apabila telah diisytiharkan millah Ibrahim itu di UAE nanti, maka pada ketika itu dia akan datang bersama imam, bersama pendeta Yahudi ke seluruh dunia untuk mempromosikan harmoni dan kasih sayang, peace, brotherhood, love, akan promosikan itu di bawah satu bumbung agama. Maka tuan-tuan, pada masa itulah mereka akan menyamaratakan agama Islam, Kristian dan agama Yahudi, dan kemudian diikuti oleh agama-agama yang lain. Inilah yang disebut sebagai One World Religion. Dalam satu buku yang ditulis oleh seorang penyembah iblis namanya Benjamin Creme, ditulis pada tahun, diterbitkan pada tahun 1980. Dalam buku itu menyatakan apa, tuan-tuan? Dia menyatakan tentang bagaimana raja dia, the master of wisdom, iaitu Al-Masih Dajjal yang dimaksudkan itu, akan keluar. Macam mana dia akan keluar? Dia cerita. Dalam hadis tak ada, tuan-tuan. Dalam Quran pun tak ada macam mana Dajjal keluar, tapi dia cerita dalam buku tersebut. Tajuk buku itu ialah The Reappearance of Jesus Christ and the Master of Wisdom. Dia cerita macam mana the Master of Wisdom itu, Maha Guru kepada alam, akan keluar dan kemudian dia akan memimpin dunia. Apa yang cerita, tuan-tuan? Dia akan mengisytiharkan dirinya sebagai raja dunia. Macam mana caranya? 3 cara. Nanti tuan-tuan boleh tengok nanti. Yang pertama, dia akan keluar melalui mimpi. Ramai orang akan mimpi. Semua orang akan mimpi, hampir semualah. Termasuklah pemimpin-pemimpin negara, termasuklah ahli parlimen, termasuklah tokoh-tokoh agama, imam, qadi, mufti akan mimpi semua. Termasuklah orang-orang yang ada di penjara banduan, orang yang ada di hospital, pesakit-pesakit, termasuklah orang yang duduk kat rumah, suri rumah, wartawan, semua akan bermimpi. Mimpinya apa? Mimpinya akan keluar seorang penyelamat. Dan pada masa itu keadaan dunia memang penuh dengan bencana. Ekonominya, masalah ekonomi, hidup susah, makan susah, masalah bencana alam, masalah penyakit kesihatan, masalah pergaduhan, perselisihan, macam-macam masalah. Kita dalam keadaan ketakutan dengan peperangan, pembunuhan, huru-hara, semua dalam ketakutan. Maka dia akan keluar. Maka sebelum dia keluar, dia akan keluar dalam mimpi, tuan-tuan sekalian. Maka mimpinya mutawatir, semua orang mimpi, majoriti mimpi. Dia mimpi macam mana? Maka dalam buku itu ditulis, bagi orang Islam, mereka akan mimpi Imam Mahdi akan keluar, yang akan menyelamatkan umat Islam. Orang-orang Hindu akan bermimpi Krishna akan keluar. Orang-orang Buddha akan mimpi Maitreya Buddha akan keluar. Jadi orang-orang Kristian akan mimpi Jesus Christ akan keluar tadi. Muka yang sama tetapi watak yang berbeza-beza. Maka kata Benjamin Creme, Dajjal akan keluar melalui mimpi. Hari ini orang tak percaya mimpi lebih daripada Al-Quran dan hadis. Sebab itu tuan-tuan baca Allah, kita akan kenal bila Dajjal keluar. Cumanya sama ada kita kenal sebagai penyelamat ataupun kita kenal dia sebagai Dajjal. Kemudian yang kedua, dia akan keluar dalam bentuk vision, penampakan. Tiba-tiba ada seorang sakit, aksiden di tengah jalan, datang seorang berjubah, datang menjelmakan dirinya, tolong orang tu, masuk berita Al-Mahdi dah sampai. Orang Islam, orang Kristian nampak Jesus, itulah Isa. Maka dia akan ada penampakan. Yang ketiga, barulah dia akan ada keluar, dia mengisytiharkan dirinya sebagai raja, pemimpin kepada dunia. Dia akan dilantik oleh dunia sebagai pemimpin. Tuan-tuan dan Allah SWT, bilakah peristiwa itu akan berlaku? Sekiranya ibu pejabat One World Religion telah pun dilancarkan, dia belum lancar tahun ini dilancar. Dan setelah One World Religion itu dijadikan sebagai agama baru dunia, maka kata dia akan menjadi pemimpin dan imam kepada seluruh agama satu dunia. Dia akan datang ke negara kita, dan pada masa itu kita jadi bersalah
negara kita jadi serba salah. Nak terima ke tak nak terima? Kalau tak nak terima, dia membawa ekonomi yang baik, dia membawa kesihatan yang baik, dia ada mukjizat, karamah, dia ada karya ajaib-ajaib. Maka itulah iman kita. Sekiranya hati kita tidak hidup, basirah kita tidak hidup, tidak ada cahaya iman dalam hati kita, maka kita tidak akan kenal yang itu dajjal. Yang kita nampak, itulah pemimpin yang akan menyelamatkan kita. Wa iyyabillahi min dzalik. Tuan-tuan rahmat Allah Taala, maka sebab itulah pada malam ni saya nak mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita merasakan kemuncak. Di mana masa bila dajjal akan keluar, Nabi gambarkan dia akan keluar ketika kemuncak fitnah. Kita hidup kita dalam susah, dalam keadaan yang menderita, payah. Sekarang ni pun kita dah rasa dah, tapi maknanya dia akan jadi susah lagi, susah. Banjir di mana-mana, kan, bencana alam. Kalau di Cyberjaya, di Putrajaya ada tornado, puting beliung. Tak pernah ada puting beliung. Di Ipoh ada puting beliung baru-baru ni. Selain daripada banjir, ada puting beliung, adanya tanah runtuh pula. Kemudian tengah tempat kering, kemarau, kontam, air kering. Jadi macam-macam bencana. Tak masuk lagi bencana ekonomi, bencana perpecahan dan sebagainya. Maka dia akan keluar sebagai penyelamat. Tuan-tuan dan Allah, satu berita yang saya nak sebut kat sini, mungkin berita ni agak mengejutkan sebagai daripada kita. Berita yang kami dapat daripada Saudi. Apa dia, tuan-tuan? Iaitu berita berkenaan dengan keadaan Raja Salman, King Salman. Jadi berita itu menggambarkan kepada kita bahawa dia telah pun meninggal dunia. Tapi dirahsiakan oleh pihak istana di Saudi. Jadi kita pun tak tahulah macam mana. Tapi cuma saya nak sebut begini, sekiranya benar King Salman telah meninggal dunia, sebab dia dah 2 tahun tak keluar di publik, tak boleh jumpa orang. Dah 2 tahun anak disimpan dalam bilik simpan, tak boleh jumpa orang. Dah 2 tahun lebih. Tuan-tuan, sekiranya benar dia telah meninggal dunia, maka ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan akan berlaku apabila kematian seorang daripada raja kamu, amir kamu, iaitu mereka yang menjaga haramain di Kaabah, di Mekah dan Madinah. Maka setelah berlaku kematian tersebut, maka akan berlaku perselisihan di antara putera-putera raja yang ada di sana merebutkan khazanah. Maka digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bergaduh, maka pada ketika itu mereka akan tidak dapat mengalahkan satu sama lain, tetapi akan bangkitlah seorang yang akan menyatukan umat. Itulah digambarkan sebagai Al-Mahdi. Hadis ini hadis sahih, tuan. Sekiranya perkara itu telah berlaku, benar-benar berlaku, maknanya King Salman pun meninggal dunia, maka tuan-tuan, kebangkitan Islam juga sudah semakin hampir. Sebab itu tuan-tuan, saya gambarkan di sini, mereka merancang untuk mengeluarkan raja mereka. Bila mereka rancang, daripada kronologi yang saya sebut tadi, kalau kita tengok satu-satu, mereka merancang Dajjal akan keluar mungkin dalam beberapa tahun daripada sekarang. Bila Haikal Sulaiman telah dibina, apabila One World Religion telah mula menampak di dunia, maka dia akan keluar, dia akan bawa agama itu ke seluruh dunia, menyesatkan semua umat Islam. Dan tuan-tuan, sekiranya mereka merancang untuk mencukupkan 100 tahun, 1924 Amirul Mukminin kita dicatat, khalifah dipecat. 2024 100 tahun, kurang lebih. Maka tuan-tuan, sekiranya mereka nak menguasai 100 tahun, maka sudah tentulah akan berlaku pertembungan yang besar. Maka saya ingin memberikan sedikit nasihat kepada diri saya, di tuan-tuan, kajian-kajian yang saya sebut ni semua ada faktanya. Tak sempat saya nak sebut satu-satu, panjang, kurang-kurang 3 jam, kurang-kurang dah. Jadi nak sebut kat sini, sekiranya benar-benar inilah masanya, maka wajib kita mempersiapkan iman kita dan amal kita. Nombor 1, tuan-tuan, kita kena membina kekuatan hati kita, bersihkan hati kita.
Bersihkan hati ni maknanya kita perlu mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya. Kita kena faham macam mana akidah yang benar. Kita kena ikut semula proses hati kita supaya benar-benar beriman kepada Allah dengan iman yang benar. Merasai sayang kehebatan Allah. Kita boleh berubudiah kepada Allah. Yang kedua tuan-tuan, wajib kita mempersiapkan diri kita dengan amalan-amalan yang soleh. Pertahanan yang terakhir ialah solat. Kalau kita rasa solat kita masih tak khusyuk, kalau kita rasa solat kita masih banyak corruption, maka wajib kita memperbaiki solat kita. Dan solat adalah pertahanan yang terakhir bagi mereka yang mahu berhadapan dengan fitnah-fitnah yang besar. Wajib kita memperbaiki solat kita. Pastikan khusyuk, pastikan solat kita hidup bersama-sama dengan iman yang kuat, ibadah yang lain. Yang ketiga tuan-tuan, wajib kita bersama-sama menghidupkan ukhuwah Islamiah yang sebenar, berkasih sayang yang sebenar. Kan kita akan diuji dengan perpecahan. Akan ada lepas ini tuduhan-tuduhan, kamu sesat, itu golongan sesat, yang ini sesat. Kenapa sesat? Kerana tidak ikut agama baru dunia, one world religion. Tak ikut. Kerana Benjamin Crane dalam buku tadi dia menyebut apabila Dajjal keluar, maka dia akan melancarkan the new world religion. Dia sebut new world religion. Dia akan pergi ke seluruh dunia. Dan pada masa itu kepimpinan-kepimpinan yang ada di dunia terpaksa ikut dia. Maka orang yang tak nak ikut agama baru dunia itu, maka mereka akan dipanggil sesat. Tuan-tuan mata Allah, kita kena faham, tidak ada agama melainkan Islam. Inna dina indallah al-Islam. Bila kita campur-campur dengan Kristian, dengan Yahudi yang Allah telah kafirkan mereka, Allah gambarkan dalam Quran bagaimana mereka telah menjadikan Isa sebagai anak Tuhan, Isa sebagai Tuhan. Mereka telah mensyirikkan Allah. Yahudi juga telah menjadikan Uzair sebagai Tuhan, sebagai anak Tuhan. Maka mereka juga telah mensyirikkan Allah. Tiba-tiba mereka nak gabungkan Kristian, Yahudi dan Islam. Maka bila kita berdoa, kita kata ya Allah tolonglah kami. Tiba-tiba lepas tu padri pula doa, oh God please help us. Kita pun amin. Maka murtadlah kita. Kita mengiktiraf Jesus sebagai Tuhan, syirik dan membawa kepada murtad. Milah Ibrahim akan datang dan menyebabkan ramai orang terkeliru. Akhirnya yang benar akan dikatakan batil, yang batil dikatakan benar. Ramai orang yang beriman akan dikatakan sesat. Ini kemuncaknya tepat. Pada masa itu kemuncaknya orang yang baik-baik akan disingkirkan. Dan ketika itulah akan berlakunya kebangkitan. Ketika itulah akan berlakunya kebangkitan. Dah tak boleh nak buat apa dah. Sesat sampai kita tak boleh buat apa. Adik-beradik panggil kita sesat. Akhirnya berlaku kebangkitan di Madinah, di Mekah. Di Mekah akan ada kebangkitan. Dan di sini disebut mereka rancang Dajjal nak keluar dalam masa beberapa tahun. Pada masa yang sama kita nampak King Salman pun dah mulai sakit-sakit. Kalau dia tak meninggal pun, maka tuan-tuan mata Allah, mungkinkah inilah masa-masanya berlakunya kebangkitan? Tidak mustahil. Maka sebab tuan-tuan, eratkan ukhuwah sama kita. Jangan sampai kita bersisih faham. Kita perbaiki persahabatan sama kita. Kita tingkatkan amalan-amalan solat. Dan kita tingkatkan iman kita. InsyaAllah, mudah-mudahan sedikit sebanyak yang saya cuba kongsikan tuan-tuan dapat kita manfaatkan untuk sebagai peringatan kepada diri kita. Sebenarnya banyak yang saya nak sebut, tapi masanya lah. Jadi InsyaAllah, mudah-mudahan sedikit yang saya cuba gambarkan kepada tuan-tuan akan dapat memberi satu perasaan bahawa kita perlu bersegera untuk memperbaiki iman kita, bersegera untuk beramal. Anak-anak kita kena tengok mereka Dajjal menyasarkan anak-anak kita. 2030 mereka rancang semua akan tunduk pada dia. Ini perancangan mereka saya sebut. 2030 Dajjal memimpin dunia, tak ada satu pun yang bersama dengan Islam. Islam akan bersama dengan agama baru. Semua yang Islam akan cantas. Itu perancangan Dajjal. Ini yang saya kaji. Jadi apa akan berlaku? Allah tak akan izinkan.
Allah tidak akan izinkan. La tazalu ta'ifah min ummati zahirina 'alal haq. Allah akan berikan kemenangan kepada kelompok yang kecil, yang adil, yang tinggal dengan iman, dengan amal, dengan ukhuwah tadi. Allah akan berikan kemenangan kepada mereka. 2030 mereka kata nak menang semua sekali, insya-Allah. Berkata Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, seorang ulama yang saleh, hidup dengan takwa, sentiasa ihsan kepada Allah, akhirnya dibunuh oleh Israel, tembak dengan Apache, dengan bom, hancur. Dia mengatakan insya-Allah sebelum 2028, iaitu 2027, insya-Allah Islam akan menang. Bersesuaian dengan tafsirnya dan surah Al-Maidah yang menyatakan bahawa Islam akan menang selepas 40 tahun yang pertama, 40 tahun yang kedua. Maka insya-Allah Islam akan menang kurang lebih 2027. Tuan-tuan kata Allah Ta'ala dah dekat sangat. Inilah yang dipegang oleh pejuang-pejuang di Palestin. Kenapa pejuang Palestin masih berjuang sampai sekarang? Walaupun kena kepung, kena bom, macam-macam. Kerana mereka yakin insya-Allah sebelum 2028 kita boleh sembahyang nanti di Masjid Al-Aqsa secara berjemaah. Tak ada masalah. Ini yang dipegang. Dan bila tengok pergerakan yang berlaku sekarang, dengan Dajjalnya dia nak keluarkan, dengan masjid nak diruntuhkan, nak negakkan sinagog, dengan keadaan agama baru yang gabungan nak disebarkan, maka tidak mustahil akan berlaku pertembungan yang besar. Cuma kita nak kena tengok iman kita, tengok amal kita. Di mana kita ketika Mahdi keluar. Dan Mahdi keluar tu, masa tu kemungkinan dia akan dituduh sebagai sesat. Dan ketika Dajjal keluar, Dajjal dituduh sebagai penyelamat. Maka di mana iman kita? Sebab tu tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah ampunkan kelemahan kita. Mudah-mudahan kita sentiasa ikhlas dan beriman, beramal, minta pada Allah petunjuk. Sebab nombor satu, Nabi kata kita kena banyakkan doa. Kena banyakkan doa. Apa dia doa dia? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, wa a'udzubika min azabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sab wal maghram. Baca doa ni sebelum bagi salam. Kita habis tahiyat, fil alamina innaka hamidum majid. Nabi baca doa ni, Nabi suruh baca. Ni hadis sahih, baca selain daripada 10 ayat surah Al-Kahfi yang awal ataupun yang akhir. Dah mula kena amalkan dah. Kena amalkan tiap-tiap kali baca. InsyaAllah mudah-mudahan Allah akan buka kita nampak Dajjal yang sebenar. Kita tak nampak sebagai pemimpin yang menipu, kita akan nampak ini Dajjal, ini Dajjal, maka kita tak ikut dia. Mudah-mudahan insya-Allah. Aku lihat hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.